Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So, dalam video kali ini aku nak kongsikan sama ada iPhone 11 Pro yang dilancarkan pada tahun 2019 ni masih berbaloi untuk dibeli pada tahun ni ataupun tidak. Manakala usia dia dah hampir 2 tahun. So, kita nak tengoklah sama ada prestasi dia ke, bateri dia, kamera dia, skrin dia masih okey ataupun tidak untuk digunakan pada tahun 2021. Dan kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro yang baru saja dilancarkan pada tahun lalu, sama ada kita perlu beli iPhone 11 Pro ataupun kita perlu beli iPhone 12 Pro dengan harga yang sedikit mahal untuk harga baru dia, memandangkan iPhone 11 Pro ni dah dijual dengan harga terpakai dengan lebih murah sedikit. So guys, tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Yang pertama adalah dari segi rekaan. Untuk iPhone 11 Pro ni dia menggunakan rekaan jenis curvy, which is rekaan ni memang dah lama lah Apple gunakan sejak daripada iPhone 6, CS, 7, 8 dan sampailah iPhone 11 series, dan akhirnya pada iPhone 12 Pro Apple tukar rekaan jenis berkotak. Cuma rekaan berkotak macam ni dia ambil balik dah daripada rekaan iPhone 5, which is lebih kurang. Cuma untuk tahun ni dia lebih kepada rekaan yang baru jugalah kan, manakala ini adalah iPhone yang terbaru. So dari segi feels pegang memang aku lebih suka pegang iPhone 12 Pro manakala dia jenis berkotak. So rasa lebih solid lah berbanding dengan iPhone 11 Pro ni kan. Dari segi rekaan lain, kedudukan logo Apple tu memang sama saja pada bahagian tengah dengan matte finish pada bahagian belakang. Frame jenis stainless steel dan juga kedudukan kamera boba dia memang sama saja. Cuma untuk yang 12 Pro dia ada penambahan LiDAR sensor lah. Dan satu lagi perkara yang mungkin korang tak perasan adalah warna gold untuk kedua iPhone dia berbeza sedikit tau. Untuk 11 Pro warna dia lebih pekat, tapi untuk 12 Pro warna dia lebih pudar sedikit lah. Dan untuk yang 12 Pro ni juga dia ada warna baru iaitu warna Pacific Blue dengan kedudukan SIM slot pada bahagian kiri. Tapi untuk 11 Pro ni dia ada warna Midnight Green yang aku rasa warna Pacific Blue ke warna Midnight Green ke cantik je kedua-duanya. Dan untuk 11 Pro punya kedudukan SIM adalah pada bahagian kanan. So itulah antara sedikit perbezaan dan juga persamaan antara kedua rekaan iPhone 11 Pro dan juga iPhone 12 Pro ni. Yang seterusnya dari segi skrin, untuk iPhone 11 Pro ni menggunakan skrin OLED bersaiz 5.8 inci, manakala untuk iPhone 12 Pro ni dia menggunakan skrin jenis OLED yang bersaiz 6.1 inci. So kat situ korang boleh nampak kan perbezaan ketara in terms of dia punya size. Tapi untuk display dia sama saja iaitu Super Retina HDR punya display. Tiada refresh rate tinggi, hanya 60Hz saja. So kat situ agak sedikit kecewa lah. Walaupun iPhone 12 Pro ni baru tapi tiada refresh rate yang tinggi. Dan satu kelebihan lah untuk iPhone 12 Pro ni dia menggunakan skrin jenis ceramic shield tau. So dia 4 kali lebih tahan berbanding dengan skrin yang ada pada 11 Pro ni yang menggunakan Corning Gorilla Glass berapa aku tak sure, tapi dia Corning Gorilla. So dari segi ketahanan skrin tu memang 12 Pro ni lebih bagus lah. Tapi setakat hari ni bila aku dah gunakan iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, aku jatuh banyak kali kan aku mainkan, aku rasa tak ada isu sangat lah skrin pecah ke apa. Tapi itu bergantung juga pada nasib, pada jenis macam mana iPhone tu jatuh. Sebab aku rasa walaupun dia gunakan ceramic shield dia tetap akan boleh pecah lah. Sebab dia kaca kan, kalau dia besi aku rasa dia memang tak boleh pecah. That's why dia bergantung juga pada cara penggunaan korang dan cara macam mana dia jatuh tu. Kalau dia jatuh dekat atas jelantah mungkin dia berisiko untuk pecah. Kalau dia jatuh dekat lantai biasa ke, dekat atas katil ke, atas tilam, aku rasa okey je, tak ada masalah pun kan. Dan satu lagi small things yang korang kena notice adalah bezel untuk iPhone 12 Pro punya skrin dia lebih nipis sedikit berbanding dengan bezel yang ada pada iPhone 11 Pro ni. Kalau korang letak smartphone ni sebelah-sebelah memang korang boleh nampak yang bezel untuk 11 Pro ni memang sedikit tebal lagi-lagi untuk iPhone 11. Tapi untuk iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max dia punya bezel tu dah lebih nipis, memandangkan dia menggunakan flat punya skrin, bukannya curvy macam iPhone 11 Pro ni lah. So that's why kat situ aku suka lah in terms of dia punya skrin. Manakala untuk prestasi pula 11 Pro ni menggunakan chipset A13 Bionic dengan 4GB RAM, manakala untuk iPhone 12 Pro menggunakan A14 Bionic dengan 6GB RAM. So dari segi on paper korang dah boleh nampak dah prestasi untuk iPhone 12 Pro ni memang lagi bagus. Lagi-lagi dari segi skor untuk benchmark dia lah memang kita boleh nampak dia yang paling tertinggi sekali berbanding dengan Snapdragon ke Exynos ke any chipset smartphone yang ada. Dia memang top notch lah untuk A14 Bionic ni kan. Tapi kita tak boleh nak tengok in terms of dia punya skor saja, kita nak tengok cara penggunaan juga. So bila aku cuba bandingkan antara A13 dan juga A14, penggunaan harian aku untuk gaming ke, media sosial, kerja dan sebagainya, aku rasa sama saja, tak ada beza yang ketara sangat pun. Dari segi kepanasan, aku rasa kepanasan tu memang akan ada pada kedua smartphone ni, memandangkan ini tak ada sebarang
barang cooling system ke apa, semua tak ada. So kepanasan tu normal lah, cuma dia tidaklah memberi kesan yang teruk sangat lah untuk gaming. Kalau aku main game ML ke apa semua, tak adalah macam dropkan performance tu, tak ada. So far okay je, sebab aku main dalam sejam ke 2 jam macam tu paling lama pun kan. So far okay je untuk dia punya gaming experience, untuk prestasi kedua-dua smartphone ni memang well perform. So tak ada masalah langsung. Cuma untuk penggunaan long term tu, aku rasa 12 Pro ni akan lebih well perform lah dalam masa 3 ke 4 tahun lagi kan, berbanding dengan iPhone 11 Pro ni. Dia mungkin akan sedikit merudum lah in terms of prestasi. In fact, untuk iOS support sekalipun, iPhone 12 Pro ni pun mungkin akan dapat lebih setahun lama sedikit iOS support berbanding dengan iPhone 11 Pro. Macam apa yang terjadi dengan iPhone CS dan juga iPhone 6. iPhone 6 dah tak dapat iOS support kan, tapi iPhone CS masih dapat lagi iOS yang terbaru. Setakat ni kalau korang nak beli iPhone 11 Pro pada tahun ni dan nak gunakan dalam masa 2 tahun mendatang, aku rasa okey je dari segi prestasi dia untuk gaming dan sebagainya. Features menarik yang ada pada kedua-dua iPhone ni, aku rasa 12 Pro ni lebih bagus lah, menggunakan dia adalah iPhone yang baru. So dia ada magnetic pada bahagian panel belakang dia ni untuk kita mudah letak MagSafe dan charge iPhone ni. Dia juga ada rangkaian 5G, tapi untuk iPhone 11 Pro ni tiada rangkaian 5G. So untuk korang nak gunakan once 5G dah ada kat Malaysia nanti, korang hanya boleh gunakan iPhone 12 Pro saja. So 11 Pro ni hanya boleh gunakan 4G sajalah. iPhone 11 Pro ni juga tiada magnetic pada bahagian panel belakang ni. So kalau korang nak gunakan MagSafe pada iPhone 11 Pro ni boleh, cuma korang nak kena letak pada kedudukan dia, nak kena adjust lebih sikit lah kan. So memang agak susah sikit kat situ. Selain tu juga kedua iPhone ni ada IP68 water and dust resistant dan juga ada stereo speaker yang cukup okey lah untuk sebuah smartphone pada tahun ni kan. Untuk ketahanan bateri, iPhone 11 Pro ni menggunakan bateri sebesar 3046 mAh, manakala untuk iPhone 12 Pro menggunakan bateri sebesar 2815 mAh. So kat situ korang boleh nampak yang Apple ada downgrade bateri daripada 11 Pro kepada 12 Pro kan. Untuk daily usage, memang aku boleh cakap iPhone 11 Pro punya bateri lebih bagus, menggunakan bateri dia besar dan juga skrin dia agak kecil sedikit. Tapi untuk 12 Pro ni skrin dia besar sikit dan bateri dia kecil. So dia macam terbalik kat situ kan. So that's why bila aku dah gunakan iPhone 12 Pro sebagai daily phone aku memang agak terasa sikit lah dia punya ketahanan bateri tu memang drop sikit berbanding dengan iPhone 11 Pro ni. So guys, antara kedua iPhone ni memang aku boleh katakan yang bateri untuk 11 Pro ni lebih tahan lah berbanding dengan iPhone 12 Pro. Tapi itu bergantung pada cara penggunaan juga. So ada yang macam rasa 11 Pro punya bateri lebih teruk dan ada yang rasa macam 12 Pro punya bateri lebih teruk kan. So itu bergantung pada cara penggunaan juga. Tapi untuk penggunaan harian aku, memang aku rasa 12 Pro punya bateri lebih teruk sedikit lah berbanding dengan iPhone 11 Pro ni. Dari segi kamera, iPhone 11 Pro menggunakan 3 kamera 12 megapixel dengan kamera ultra wide, ada telefoto, ada auto zoom dan sebagainya lah, dan dia juga ada night mode. Manakala untuk iPhone 12 Pro, dia menggunakan 3 kamera juga dengan 12 megapixel, sensor dia semua, dan ada penambahan LiDAR sensor yang memberi kelebihan kalau korang nak detect objek ke, nak ambil gambar malam dengan lebih details dan sebagainya. Dan untuk kamera selfie dia juga, ke semua sensor kamera dia ada night mode. So itulah antara kelebihan dan juga improvement yang Apple letak dekat iPhone 12 Pro ni. Antara kelebihan lain lagi yang Apple letak pada 12 Pro ni adalah dia ada rakaman video Dolby Vision HDR. So akan menampakkan video tu lebih nampak cantik, sinematik dan sebagainya lah. Dan aku rasa kelebihan yang utama lagi untuk kamera dia adalah dia punya ultra wide lebih nampak detail, dan distortion kamera ultra wide untuk iPhone 12 Pro ni juga dah kurangkan sedikit lah berbanding dengan iPhone 11 Pro ni. Overall untuk kamera yang ada pada iPhone 11 Pro ni masih perform lagi lah untuk gambar siang dia kan. Tapi kalau untuk portrait mode tu dia agak kurang sedikit lah untuk potongan bokeh dia tu, cuma dia masih bagus. Tapi untuk gambar malam dia tu masih cantik, cuma dia kurang sikit lah dia punya detail, noise tu macam lebih sikit, dan dia tak ada selfie night mode. So kalau ambil selfie tu just nampak gelap macam kan. Tapi untuk iPhone 12 Pro, dia punya gambar siang memang cantik juga, dan untuk bokeh dia banyak improvement, which is kalau korang ambil gambar portrait mode, nampaklah dia punya potongan bokeh tu lebih kemas berbanding dengan kamera yang ada pada 11 Pro ni, manakan dia ada LiDAR sensor kan untuk 12 Pro ni kan. So guys, untuk kamera yang ada pada 11 Pro ni masih well perform lagi untuk korang nak beli pada tahun ni. Tapi untuk korang nak lebih lagi untuk bahagian kamera, yes, korang nak kena pergi kepada iPhone 12 Pro. So guys, overall antara kesemua perbandingan ni, aku rasa iPhone 11 Pro ni masih bagus lagi untuk korang nak beli pada tahun ni berbanding dengan iPhone 12 Pro. Yes, walaupun iPhone 12 Pro ni baru, tapi harga dia agak mahal sedikit lah untuk harga baru dia, which is sekitar 4,900 ke 6,300 untuk the highest variant. Tapi untuk iPhone 11 Pro ni korang boleh jimat banyak gila kot untuk yang terpakai, sekitar 2,900 ke 3,500 macam tu untuk harga yang the highest variant. Kalau korang ada bajet lebih dan nak beli iPhone yang terbaru dengan warranty 1 tahun daripada Apple, yes, beli iPhone 12 Pro. Tapi kalau korang nak jimat sikit,
dan korang nakkan iPhone yang masih perform lagi untuk nak digunakan pada 2 ke 3 tahun mendatang, yes, masih boleh beli iPhone 11 Pro pada tahun ni. Dengan prestasi yang masih bagus, kamera masih cantik, bateri pun tahan lama, skrin pun lebih kurang je macam iPhone 12 Pro. Super Retina SDR juga, cuma skrin dia kecil sikit je. Kalau korang nak beli iPhone 11 Pro ni, aku sarankan untuk korang beli kepada kedai yang lebih dipercayai macam Factory Mobile dan sebagainya. Aku akan letak link dekat bawah description. So guys, aku rasa itu saja jawapan aku untuk iPhone 11 Pro ataupun iPhone 12 Pro. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan insyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.